Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ini Abang nak sampaikan dua lagi cerita daripada dua orang yang berbeza. Cumanya cerita yang kedua tu adalah cerita emas. Kalau cerita emas tu maksudnya cerita yang betul-betul dulu. Zaman-zaman dulu berlaku. Tapi dalam banyak-banyak cerita emas, Abang rasa inilah cerita emas yang memang terlampau emas. Sebabnya cerita yang kedua ni, kalau tak silap abang berlaku pada tahun 1880. Betul-betul dah lama. Jadi tanpa membuang masa, sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita di atas jasa-jasa mereka yang telah mendidik dan membesarkan kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi tanpa membuang masa, kita pun dah habis raya kan, cukup sebulan raya. Abang mulakan cerita kali ini dengan A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita yang pertama ni disampaikan oleh Farah, berlaku dekat Johor, dan katanya Farah kata waktu tu dia belajar dekat satu sekolah, antara sekolah yang paling tua dekat negeri Johor. Jadi bila sekolah tu antara sekolah yang paling tua, memang banyaklah kisah-kisah pelik atau menarik yang berlaku dekat sekolah tu. Kalau yang menarik tu taklah takut sangat, kata Farah, tapi kebanyakan cerita yang dia dengar daripada senior, semuanya cerita-cerita yang menakutkan. Jadi bila dapat masuk tawaran ke sekolah tu, asrama penuh kalau tak silap abang, masuk dekat sekolah tu, dia rasa sama ada bangga. Mula-mulanya banggalah, dia kata seronok dapat belajar dekat sekolah-sekolah tertua dekat Malaysia, dekat Johor ni. Tapi pada masa yang sama naik risau, sebabnya memang dia selalu dengar daripada makcik-makcik dia, daripada kawan-kawan mak dia tentang misteri-misteri dekat sekolah tu. Jadi bila hari dia masuk dekat sekolah tu, dapat asrama, dapat loker, dia pula ditempatkan satu bilik yang dalam bilik tu lebih kurang 8 orang. Jadi dia kata mula-mula nak rasa takut tapi tak jadi, sebab dalam tu ramailah orang, sama-sama tingkatan satu, sama-sama baru nak mulakan hidup. Jadi dia kata benda tu lama kelamaan perasaan takut tu makin hilang, sebabnya kawan-kawan tu satu angkatan, semuanya jenis yang berani-berani. Jadi pada satu malam tu, sewaktu diorang masih lagi tingkatan satu, diorang ramai-ramai berkumpul dekat dalam, kalau tak silap abang, hari Sabtu. Hari Sabtu diorang ramai-ramai berkumpul dekat dalam bilik tu, dah tak ada apa-apa aktiviti, buat kerja sekolah pun dah habis. Jadi diorang pun berceritalah kisah seram daripada apa yang diorang semua dengar dari seorang senior kepada seorang senior yang lain. Ada yang kata, Farah ceritalah dia dengar daripada senior A yang namanya gini, cerita je begini. Jadi setiap orang tu sumbang cerita pada waktu tu. Mereka tak perasan masanya berjalan daripada diorang bercerita daripada tengah hari sampai menjejak nak ke petang. Bila keadaan petang dengan cerita seram, suasana jadi lain. Dia jadi sangat mencengkam. Keseraman tu betul-betul terasa masuk dekat hati. Tengah diorang semua rancak-rancak bercerita, tiba-tiba salah seorang daripada budak bilik tu yang pada awalnya tak ada dekat dalam bilik tu, pergi study dekat bilik sebelah. Dia datang masuk dalam bilik. Jadi dia tanyalah, korang cerita apa ni? Dia kata, kita orang cerita apa yang sini-sini dah cerita tentang sekolah ni. Bumbang-bumbang lah ceritanya. Jadi kawan dia cakap, tak payah jauh-jauh, aku sendiri dah alami apa yang sini-sini kita alami. Kata dia semua rasa terkejut lah. Terkejut kenapa pula? Cuba kau ceritakan, dia kata. Jadi dia kata macam ni, pada satu malam aku tengah tidur, tiba-tiba aku dengar macam ada benda bergerak, bunyi benda yang menapak dekat dalam bilik kita. Jadi aku ni jenis-jenis yang senang terbangun. Lagi-lagi pun pada waktu tu kita baru lagi masuk sini. Jadi aku memang daripada kecil, kalau tidur dekat tempat yang masih lagi baru, aku senang terjaga. Jadi bila aku dengar tapak kaki orang berjalan dekat dalam bilik tu malam-malam tu, jadi aku terbangunlah. Bila aku terbangun, aku tengok ada satu benda yang buatkan aku rasa sama ada takut dengan tak takut. Sebabnya aku tak nampak apa yang berjalan. Cumanya aku dengar benda tu berjalan daripada hujung bilik kita menghala ke loker.
Jadi aku ikut tapak kaki tu, aku tengok bunyi tu yang berjalan walaupun aku tak nampak siapa pun. Jadi bila tapak kaki tu berjalan menuju ke loker dan akhirnya berhenti di depan loker-loker kita semua. Dan yang paling seram lagi, kau nak tahu apa dia? Dia buka loker. Salah satu daripada loker tu terbuka sendiri. Bunyi loker tu terbuka betul-betul menyeramkan. Jadi kawan-kawan ni tanya, loker yang mana terbuka? Budak perempuan ni beritahu, kawan dia beritahu, loker yang terbuka adalah loker yang paling kanan sekali. Lupa abang nak beritahu, loker dalam tu ada 9, tapi katil ada 8. Loker yang terbuka adalah loker yang ke-9. Ada rahsia ke dekat loker tu? Dia orang semua pergilah ke arah loker tu untuk pastikan loker tu mungkin ada sesuatu kan. Jadi masing-masing cuba untuk buka dan akhirnya terbukalah loker tu. Tapi tak ada apa pun ada dalam loker tu. Jadi kawan-kawan dia tanya, apa yang terjadi selepas tu? Budak perempuan tu cerita, selepas loker tu terbuka, aku ni memang jenis yang terbangun tidur dan jenis tak berapa nak takut sangat. Aku pun turun daripada katil, aku tutuplah loker tu. Bila aku tutup loker tu, baru aku berjalan balik ke katil semula. Loker tu terbuka balik. Aku patah balik, tutup balik loker tu. Lepas tu aku patah, naik ke katil balik. Baru aku nak tarik selimut, tiba-tiba aku dengar dekat atas loker tu ada macam orang. Jadi aku pandang sekali imbas. Aku nampak benda putih-putih. Jadi aku malas nak fikir. Aku palingkan badan, membelakangkan benda tu dan aku terus tidur. Bila dengar macam tu, benda tu pula berlaku dekat bilik tu. Benda putih-putih pula duduk atas loker. Jadi mengikut cerita Farah, semua yang ada pada waktu tu rasa macam nak pindah bilik lain. Sebab dah tahu benda tu berlaku dekat bilik mereka dan mereka semua rasa tak selesa. Sejak daripada tu semua orang berhati-hati bila nak ke mana, nak tidur, semua akan buat secara bersama-sama. Tapi nak jadi cerita pada satu malam, kata Farah. Pada waktu tu dia kata lebih kurang sebulan daripada kes kejadian kawan dia yang diganggu dengan loker yang terbuka dan bayangan putih dekat atas almari loker. Sebulan selepas tu, pada satu malam, waktu orang tengah kalau tak silap abang, tengah nak peperiksaan. Jadi kebanyakan daripada budak akan tidur lewat, kebanyakan yang akan tidur awal bangunnya lewat, bangunnya tengah malam untuk buat ulang kaji. Begitu juga dengan Farah. Pada waktu tu dia kata dia tidur lewat sebab masa yang dihabiskan adalah untuk mengulang kaji pelajaran. Lebih kurang pukul 1 pagi baru dia tidur. Dan tengah-tengah dia tidur, katil dia ni, dia duduk dekat tingkat atas. Katil double decker kan, dia duduk dekat tingkat yang ke atas dan kepala dia adalah menghala ke tingkap. Jadi dia kata sepanjang dia duduk dekat situ memang tak adalah kejadian misteri dan pelik. Malam tu yang dia kena. Waktu tu dia tengah tidur. Entah macam mana, tidur kan lewat kan pukul 1. Entah macam mana tiba-tiba lebih kurang pukul 3, dia terjaga. Mata dia betul-betul segar. Dia tak tahu mana datang dan penyebab kenapa dia boleh mata segar tiba-tiba. Dan dia pun duduklah. Entahlah, dia kata tak tahulah kenapa dia duduk pandang kiri, pandang kanan dan dia cuba baringkan badan. Waktu dia baring untuk tidur semula, baru dia sedar dekat atas kepala katil dia ada sesuatu. Jadi dia pun pandanglah ke kepala katil dia, pandang ke arah tingkap di mana katil dia diletakkan. Waktu dia pandang tingkap, dia nampak di luar daripada bilik dia, betul-betul dekat kepala katil dia, ada satu benda hitam yang berdiri. Pada waktu tu Farah tak tahu nak cakap macam mana. Yang dia buat adalah hanya selubungkan keseluruhan badan dan cuba ingat apa surah-surah yang dia boleh baca. Tapi tak ada satu pun surah yang dia boleh baca. Tak ada satu pun yang dia ingat. Dan akhirnya dia cuma berselawat Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ini yang paling simple kan. Dan akhirnya Allah bagi anugerah. Tertidurlah dia. Selega. Tapi benda ni dia tak ceritakan kat siapa-siapa. Cukuplah satu malam tu dia kena dengki. Sejak daripada tu, kalau dia tertidur lewat dan kalau terbangun tengah malam, dia takkan mudah-mudah untuk bangun terus. Kalaupun dia terbangun, dia akan terus buat tidur. Sampaikan dia boleh tidur, dia tak akan ambil risiko pandang kiri, pandang kanan.
Selang beberapa hari, kawan dia pula mengalami peristiwa yang pelik. Puncanya, satu pagi, tengah-tengah nak bangun subuh waktu tu, hari Sabtu. Tiba-tiba Farah tengok kawan dia tidur sebelah dia. Jadi dia pun malas nak tanya, dia pun kejut kawan dia subuh, dia orang pun pergilah sembahyang subuh sama-sama. Habis sembahyang subuh, tidur balik, lepas tidur balik, bangun paginya lebih kurang pukul 8.30 pagi, dia orang pergi mandi, siap-siapkan diri dan pergi sarapan. Pada waktu itulah Farah tanya dengan kawan dia, kenapa malam tadi kau tidur dekat sebelah aku? Padahal kata kita bersebelahan je. Jadi kawan dia beritahu malam tadi dia nampak muka bertaring, merayau-rayau dalam bilik dia. Bilik mereka semualah. Jadi dia kata dia tak nak ceritakan dekat orang sebenarnya. Tapi disebabkan Farah tanya dan Farah ni pula, dia tidur sebelah Farah ni. Jadi dia beritahulah sebabnya. Bila dengar cerita macam tu, Farah pun kongsilah apa yang dia alami pada beberapa malam sebelum tu. Jadi dengan kata lain, semuanya dah ada pengalaman dikacau oleh sesuatu. Jadi sewaktu Farah dengan kawan dia bercerita tentang apa yang mereka alami, tiba-tiba seorang kakak senior datang melintas. Jadi kakak senior tu macam daripada tadi pasang telinga apa yang budak-budak ni cerita. Jadi kakak tu datang, dia cuma cakap macam ni je. Apa yang korang alami, kita orang dah alami dulu. Jadi anggaplah dia sebagai salam perkenalan daripada makhluk alam sebelah. Katanya dia orang dah duduk dekat sekolah ni lebih lama daripada senior kita yang pertama puluhan tahun yang dulu. Jadi bila dengar macam tu, fahamlah Farah yang mereka ni sebenarnya duduk dekat satu kawasan yang cukup lama. Yang makhluk yang duduk dekat situ pun mungkin lebih tua daripada bangunan yang ada. Jadi sejak daripada tu, bila dengar apa-apa cerita yang seram, diorang semua hadam. Terima je seadanya. Dan sampai sekarang bila dah dewasa, dia anggap tu sebagai satu kenangan yang nak diceritakan. Kuncinya adalah sekolah paling lama dekat Johor. Tapi abang tak boleh sebut namanya. Jam sekarang menunjukkan pukul 1.08. Dah lama abang tak cakap tentang jam kan. Cerita yang kedua ni adalah satu cerita yang sangat istimewa bagi abang. Diceritakan kepada abang oleh seorang lelaki yang cukup tua. Umur dia hampir ke 80 tahun. Ini adalah bukan pengalaman dia, tapi adalah pengalaman pengalaman atuknya. Berlaku pada tahun 1880 dekat Muar, Johor. Cerita dia macam ni. Ada seorang lelaki namanya Syukur. Dia datang daripada tanah Jawa. Dulu namanya bukan Indonesia kan. Jadi datang daripada tanah Jawa. Dia datang seorang diri semata-mata untuk datang ke Tanah Melayu untuk cari rezeki. Bila sampai dekat Tanah Melayu, dia mendarat dekat satu tempat yang diberi nama Muar. Bukan dia bagi nama, tapi orang tempatan gelar tempat tu Muar. Dan Muar pada waktu tu adalah antara tempat yang termaju sebab terletak di sebelah sungai. Jadi banyaklah aktiviti ekonomi dekat situ. Itulah penyebabnya kenapa Syukur pilih Muar sebagai tempat untuk dia mendarat. Bila sampai dekat Muar, dia pun pergilah ke kawasan-kawasan hutan. Dengan izin daripada orang tempatan, dia berjaya membuka beberapa bidang tanah untuk dia usahakan, termasuk untuk dia dirikan rumah. Disebabkan dia ni seorang yang rajin. Orang-orang tempatan pada waktu tu terdiri daripada orang Melayu dan juga orang-orang asli, sangat senang hati dengan bagaimana Syukur ni bekerja. Jadi ada di antara orang kampung yang tawarkan anak perempuan ni menjadi isteri Syukur. Dan mereka pun berkahwin dan beranak-ranak. Jadi hiduplah Syukur dekat atas tanah yang dia terukai. Dan dia mendapat keizinan untuk tanah tu menjadi hak milik dia. Ini cerita-cerita zaman dulu, jangan masukkan zaman sekarang. Jadi dia kata, dia usahakan tanah tu sampaikan, dia kata dia berjaya buka dengan tanah tu dengan banyak, macam-macam usaha, macam-macam yang dia tanam, menjadikan Syukur antara orang yang paling terkenal dan berduit dekat kawasan Muar. Jadi kalau siapa-siapa keturunan Syukur, nanti komen-komen kat bawah. Nanti saya beritahu kenapa. Jadi,
Dia antara orang yang terkaya dekat kawasan Muar tu, banyak tanah dia buka. Kemasyhuran Syukur ni sampai ke telinga kawan-kawan dia yang ada dekat tanah Jawa. Antaranya adalah seorang lelaki yang dipanggil dengan nama Selamat. Jadi Selamat ni memang sangat kagum dengan Syukur dan dia nak ikut jejak langkah Syukur. Dia ni pun kawan Syukur. Cuma dia pada awal-awal dulu dia memang tak terfikir untuk datang ke tanah Melayu. Dia ingatkan dia nak kembangkan keluarga dia membiak-membiak dekat Indonesia aja, maksudnya dekat tanah Jawa je. Tapi bila dia tengok Syukur dah memang sukses, dia pun pada waktu tu masih lagi bujang dan dia ambil keputusan untuk datang ke tanah Melayu. Bila sampai dekat tanah Melayu, dia berjumpa dengan Syukur. Dia terus cari Syukur. Syukur pula bila dia tengok kawan sekampung dia datang, dia punya gembira tak boleh nak cakap. Macam berjumpa dengan saudara lama. Dia punya persahabatan ukhuwahnya. Jadi waktu-waktu berborak-borak tu semua, tiba-tiba muncullah satu topik, satu isu tentang apa yang dia borakkan, iaitu ilmu. Jadi waktu tu kawan dia tanya dengan Syukur, ada tak Syukur amalkan ilmu-ilmu apa untuk datang ke tanah Melayu? Syukur bagi tahu dia tak ada amalkan ilmu apa-apa. Dia cuma ada beberapa amalan yang diajar oleh bapa dia. Antaranya adalah doa selamat. Jadi itu yang dia amalkan setiap kali dia nak buka tanah, setiap kali dia nak cari rezeki. Jadi dia pelik, Syukur pelik kenapa Selamat tanya soalan itu. Jadi dia pun tanya semula dengan Selamat, kenapa kau tanya soalan ni? Jadi Selamat cakap sebenarnya sebelum datang ke sini, dia dah ambil beberapa ilmu untuk perlindungan diri. Tergelak pula Syukur. Sebabnya Syukur kata orang-orang sini, orang-orang tanah Melayu orangnya baik-baik. Orangnya senang berbincang, senang dibawa berunding. Jadi tak perlulah kau pakai-pakai ilmu-ilmu tu dekat sini. Dia kata, orang sini semuanya jenis-jenis yang beragama. Jadi bila dengar macam tu, fahamlah si Selamat yang kedudukan dia dekat sini memang baik. Okey. Jadi sejak daripada tu Selamat dengan Syukur banyak bekerjasama, buka banyak tanah. Mesti ada yang stres kan, mana hantunya bang, nanti dulu. Ni bukan dimah lagi. Okey, sambung. Jadi dia kata, dia kata, jadi sejak daripada tu, Syukur dengan Selamat pun bekerjalah membuka banyak tanah, usahakan tanah. Orang tempatan lagi suka bila diorang ni usahakan tanah-tanah yang ada. Tapi yang diorang buka kebanyakan adalah tanah hutan, ditebang-tebang. Jadi yang si Syukur ni memang tak ada ilmu apa-apalah. Kalau nak tebang pokok meranti yang besar gedabak tu mengambil masa juga. Tapi si Selamat ni lain macam. Kalau setakat potong pokok meranti tu memang sekali tangan je habis. Tumbang pokok meranti besar tau, jenis pemeluk tu. Jadi Syukur tanyalah dengan Selamat ni, sebenarnya ilmu apa yang kau ambil ni, sampai-sampaikan pokok meranti pun kau memang sekali tebas saja dah terpotong. Jadi Selamat bagi tahu apa ilmu yang dia ambil ni, dia punya timbalannya memang besar. Maksudnya dia punya bukan timbalan, abang nak cakap sebagai imbuhannya lah, sesuatu yang besar. Kalau setiap kali dia amalkan ilmu, dia kena korbankan sesuatu. Tapi dia tak cerita dengan Syukur apa benda yang dikorbankan, apa yang sebenarnya berlaku. Jadi banyaklah tanah dia terokai dan banyaklah juga orang kawan-kawan dia daripada tanah Jawa datang ke Muar untuk sama-sama mengusahakan tanah selagi tidak mencampuri urusan orang tempatan. Orang tempatan memang tak ada masalah, orang-orang Melayu pada waktu tu. Jadi kehidupan mereka pun okeylah, tak ada masalah. Sehinggalah pada satu hari, ini nak masuk bawah cerita seram dia. Sehinggalah pada satu hari tiba-tiba berlaku satu kekecohan, iaitu orang nampak kelibat harimau besar. Yang besar harimaunya adalah separuh daripada rumpun buluh tingginya. Kita ada rumpun buluh yang begitu tinggi kan. Jadi separuh daripada tu adalah saiz besarnya harimau yang orang-orang nampak. Dan benda tu menjadi kecoh dekat daerah Muar. Semua orang takut bila nak keluar waktu malam.
Malam-malam kalau nak pergi kenduri kerja kahwin, dulu-dulu kerja kahwin malam kan, dia nak pergi kenduri kerja kahwin, orang lebih berhati-hati. Kebanyakan daripada kampung dijaga oleh pendekar-pendekar. Masa tu masih ada lagi pendekar. Jadi pendekar-pendekar mengambil alih menjaga kampung. Dan sejak daripada itulah, sejak daripada banyak orang nampak kelibat harimau sebesar, yang memang cukup besar, kampung-kampung diawasi. Ada rondaan dia lakukan untuk mengelakkan daripada ada penduduk yang dimakan oleh harimau. Walaupun macam tu, banyak kali harimau melintas-lintas di kawasan kampung, tak ada pula orang kena makan. Semuanya okey-okey je. Cumanya selang beberapa hari selepas tu, selepas daripada kejadian pertama orang nampak harimau, banyak ternakan-ternakan yang kena ngap. Tapi tak tahu kena ngap dengan siapa. Orang agak yang ngap tanaman, ternakan-ternakan ni, baik lembu, baik kambing, dimakan oleh harimau besar tadi. Sebab dia kata mungkin harimau besar ni adalah harimau jadian, bukan harimau betul. Jadi dia memerlukan darah setiap kali dia beraksi, setiap kali dia cuba memunculkan diri. Jadi benda ni jadi kecoh. Lupa abang nak beritahu, pada waktu tu Syukur dah pun menjadi orang besar dekat kawasan tu. Banyak penduduk-penduduk yang terutamanya yang datang daripada tanah Jawa minta perlindungan atau penaungan daripada Syukur. Jadi sejak daripada orang nampak kelibat harimau besar yang memang menyeramkan, jadi Syukurlah selalu menjadi tempat untuk mengadu. Jadi bila dah banyak sangat masalah, ni baru nak masuk cerita ni, panjang betul bukan di abang. Bila dah banyak sangat masalah didengar, Syukur tak boleh diam diri, dia perlu lakukan sesuatu. Jadi dia ajak kawan dia Selamat untuk berbincang. Malam tu Selamat dengan Syukur sama-sama menunggu dekat kawasan belukar untuk tunggu kelibat harimau. Tapi sepanjang malam diorang tak nampak pun harimau yang melintas. Pelik. Orang kampung banyak cerita tapi diorang tak pernah nampak. Terutama Syukur. Syukur kata dia tak pernah pun nampak benda tu melintas. Jadi sepanjang Syukur dengan Selamat cuba nak mencari harimau tiap malam, sepanjang malam itulah tak akan muncul harimau tu muncul. Cubanya bila malam diorang tak tunggu atau malam yang diorang tak meroda, harimau tu muncul. Jadi rasanya macam Syukur ni pun bukan orang bodoh, orang cerdik dia kata. Jadi dia pun fikir-fikir, jangan-jangan ada kaitan dengan Selamat. Pada satu malam dia tanya dengan Selamat. Dia tanya, engkau ni ada amalan apa-apa ke yang berkaitan dengan harimau? Mulanya Selamat mengelak. Tapi disebabkan diorang ni kawan lama, jadi akhirnya Selamat pun mengakulah. Tak boleh nak tipu, memang mengaku. Dia mengaku, dia kata memang dia yang amalkan. Cumanya dia kata, kalau sebelum dia bagi tahu, dia nak minta kawan dia saksikan dahulu apa yang dia amalkan. Mula-mula si Syukur tak nak. Syukur kata, aku tak nak tengok apa yang kau amalkan, sama ada harimau ataupun kambing, harimau ataupun bukan. Tapi yang penting kau janganlah amalkan lagi, sebab benda ni memang berkaitan dengan syirik. Tapi Selamat bagi tahu dia dah terambil ilmu ni dan dia tak paksa amalkan, dan dia terus pegang sehingga ada orang yang menggantikan dia. Okey. Jadi macam inilah dia kata, aku nak minta kalau betul kau nak tolong aku supaya lepas daripada ilmu ni, ada syaratnya. Pada Jumaat malam kita duduk dekat satu bangsal dekat tengah hutan. Waktu tu aku minta kau tolong putuskan aku dengan ilmu ini, kata Selamat. Syukur kata walaupun dia pun tak tahu, dia tak ada ilmu untuk memutuskan, tapi lepas diajar dengan Selamat, dengan Syukur, amalan tertukar dengan Selamat, jadi dia pun kata bolehlah dia cuba. Jadi malam Jumaat dia orang berdua ni jalanlah ke dekat dalam hutan dan duduk dekat satu bangsal. Pada waktu ni Selamat bagi tahu sebenarnya dialah harimau yang orang kampung nampak. Sebab itu sewaktu dia buat rondaan bersama-sama dengan Selamat, Selamat tak akan jumpa, Syukur tak akan jumpa harimau, sebab harimau tu adalah Selamat. Jadi pada waktu tu bila dah dengar pengakuan daripada Selamat, Syukur kata, okeylah, kau boleh munculkan diri, aku akan tolong kau putuskan amalan ni daripada kau, sebab aku sayang kau sebagai seorang sahabat.
Jadi waktu tu Syukur beritahu, Selamat beritahu, benda tu tukar ni. Selamat beritahu, apa-apa pun berlaku, kau jangan sentuh aku. Cuma engkau buat aja seperti apa yang aku suruh, iaitu siatkan kertas mentera. Ada satu kertas mentera, dia kena siatkan kertas mentera tu sewaktu perubahan tu berlaku. Waktu Selamat bertukar menjadi harimau. Pada waktu tu ribut dekat luar. Entah macam mana dia kata, kuat gila ribut sampaikan pondok tu nak bergoyang lah, nak tombang lah. Perlahan-lahan Selamat bertukar menjadi harimau. Mula-mula keluar kuku, lepas tu keluar bulu, selepas tu akhirnya muncul seterusnya memang seekor harimau yang sangat besar. Walaupun harimau tu besar, tapi masih lagi boleh muat dalam bangsal yang diorang duduk. Walaupun bangsal tu bangsal yang kecil, muat kedudukan harimau tu memang cukup besar. Waktu tu Syukur nak koyakkan mentera yang diberikan oleh Selamat tadi supaya tanda memutuskan ilmu. Tapi keadaan menjadi sebaliknya. Bila Selamat cuba menyerang Syukur, belum sempat Syukur nak koyakkan kata-kata mentera, Syukur keluarkan parang dia dan dia menebas muka harimau tu sampai bercalar muka harimau tu. Dan bila muka harimau tu bercalar, kertas mentera tu tiba-tiba hilang entah ke mana. Harimau tu terus berguling. Daripada keadaan dia yang cukup besar, akhirnya dia mengecut dan membentuk kawan dia, iaitu Selamat. Tapi ada sesuatu benda yang sangat pelik. Bukan muka Selamat yang tercedera dengan tebasan parang Syukur, tapi yang tercedera adalah punggungnya. Waktu tu Syukur pelik. Kenapa pula punggung yang tercedera? Sebab tadi dia tebas muka. Barulah Selamat cerita, kalau dia bertukar menjadi harimau, punggungnya menjadi muka, mukanya menjadi punggung. Itu macam ilmu salah kan? Macam tu lah kan? Jadi dia kata yang yang makan lembu selama ni, lembu kambing, adalah punggungnya. Jadi kalau yang keluar najis adalah mulutnya. Faham kan? Dia macam tu. Itulah proses sewaktu dia menjadi harimau jadi-jadian. Dan sejak daripada tu tak dapatlah untuk dia putuskan amalan ini, sebab peluang hanya diberikan sekali tapi tak dapat digunakan sebaiknya. Dia tak ada peluang kali kedua untuk putuskan. Sejak daripada tu memang banyak kali orang nampak kelibat harimau untuk mengelakkan daripada ternakan orang kampung tu menjadi bahan makanan. Sejak daripada tu Syukur banyak cari kambing-kambing ke apa benda dia beli, dia ternak kambing, dia ternak lembu. Dia pesan dekat kawan dia, janganlah kau makan kepunyaan orang kampung. Kau makanlah kepunyaan aku. Kambing aku, lembu aku, kepunyaan aku. Kau makanlah. Sebab kau dah tak boleh putus daripada ilmu ni. Dan akhirnya diorang terus bersahabat sehingga kedua-duanya meninggal dunia. Dan Selamat meninggal dunia, memang ilmu tu dibawa. Tak tahulah abang sama ada ilmu tu diturunkan kepada anak cucu dia atau tidak. Tapi dia terberhenti kesetakat itu sahaja. Dan kenapa abang kata cerita ini sangat istimewa? Sebab Syukur tu adalah nenek moyang abang. Yang abang dapat cerita ni adalah daripada atuk saudara abang sendiri waktu raya hari tu. Jadi abang cuba cari peluang untuk ceritakan, walaupun cerita ni bukan cerita hantu, tapi satu benda yang ada rupanya kan harimau jadian. Abang ingat tak ada. Jadi dia cerita ini adalah pengalaman moyang-moyang abang tentang macam mana ni moyang belah ayah, bagaimana dia bersahabat dengan harimau jadian. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Moga-moga menjadi iktibar dan hiburan. Maaflah kali ini cerita yang keduanya bukanlah cerita hantu, tapi lebih daripada cerita pengalaman. Yang pertama tu cerita hantu lah. Kita selang-seli lah kan, ni pengalaman abang istimewa sikit lah kepada nenek moyang abang.
Al-Fatihah lah untuk semua kan, untuk semua almarhum yang telah meninggalkan kita. Walaupun dia abang pun tak pernah jumpa, moyang abang pun abang tak pernah jumpa, ini bapa moyang abang lagilah, memang jauh jaraknya, jadi pun tak pernah jumpa. Cumanya darahnya mengalir dalam badan abang kan sebab ia adalah daripada keturunan abang juga. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita kali ini, dan terima kasih pada yang membeli sambal lara dan perapan sate yang abang jual. Terima kasih sangat-sangat. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.